dia dah. Assalamualaikum Ustaz. Jadi dia lagi cepat daripada saya. Okey kan? Jadi itu namanya sebarkan salam. Tuan-tuan, satu afshu salam. Wa at'imut ta'am, bagi makan. Wasilul arham, sebarkan saya. Wa salatul laili, solat pada waktu malam dalam keadaan kebanyakan manusia tidur. Kata Nabi apa? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk ke dalam syurga dengan selamat sejahtera. Kalau tengok tuan-tuan, indahnya bahasa hadis ini, semuanya hujungnya huruf mim. Yang riwayatkan hadis namanya siapa? Abdullah bin Salam. Dia kata apa? Afshus salam. Wa at'imut ta'am. Wasilul arham. Wa salatul laili wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bis salam. Nampak tak? Semuanya mim. Ini keindahan. Kefasihan Nabi dalam menuturkan bahasa. Ini namanya kefasihan. Okey? Ya. Faham. Baik. Kalau dia nak bangun qiyam sahaja. Bukan nak qiyam. Dia nak beribadah malam tu saja, tak ada masalah. Orang kerja jaga, kerjanya daripada pukul 10 malam sampai pukul 10 pagi. Kan? Atau 8 malam, 8 pagi. Contohnya. Jadi dia berjaga je. Berjaga sahaja. Duk jaga. Jadi sampai pukul 3, dia beribadah. Dia dikira beribadah, dia dikira hidupkan malam. Tapi tidak dapat tahajud. Kerana daripada perkataan tahajud itu, bahasa Arabnya artinya bangun daripada tidur. Untuk tahajud, solat-solat tahajud tu. Yang tahajud bangun daripada tidur. Maknanya, walaupun dia tersengguk, dia sudah dikira tidur. Lelap je. Dia bangun. Boleh dah. Dan perkataan malam adalah digunakan daripada maghrib sampailah kepada waktu subuh. Itu semua namanya malam. Mana-mana yang dibangunkan, itu sudah dikira sebagai membangunkan atau menghidupkan pada waktu malam. Selesai. Qumil layla, bangunlah pada waktu malam. Illa qalila, walaupun sedikit daripadanya. Nisfahu, separuh malam. Maknanya apa? Bangun di pertengahan malam. Kalau kita pukul berapa tengah malam? Kalau malam pukul 7 lah letak. Subuh pukul 6 lah kita bundarkan pukul 6. 7, 6. Jadi tengah-tengah pukul berapa? Ya, 2.30. Begitu je. Kita letaklah pukul 1 atau pukul 2 tuan-tuan. Dia agak tengah sikit. Nisfahu, separuhnya. Awin qus minhu qalila. Awin qus minhu qalila. Ataupun kurang sedikit daripada separuh. Maknanya apa? Terlewat, terlajak sikit tak apa. Okey? Auzid pula. Ataupun tambah lebih lagi. Tuan-tuan, maknanya apa? Di sinilah ayat pada menunjukkan tidak ada spesifik waktu untuk bangun. Mana-mana malam yang kamu dapat bangunkan, itu adalah satu kemuliaan dan kelebihan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Qiyamul Lail ni banyak fadilat. Di antara yang saya sebut di akhirat tadi, yang keduanya adalah orang yang bangun Qiyamul Lail adalah orang yang bergelap di waktu malam dan akan bercahaya di dalam kubur ataupun di akhirat nanti. Dan orang yang bangun pada waktu malam adalah orang yang dikenali oleh para malaikat Allah dalam hadis. Kalau tuan-tuan rajin dengar Aikim. Rajin dengar Aikim tak Kak Milih? Aikim ke RFM? Ke Sinar? Kau terkedu nak jawab. Dan dalam Aikim kalau tuan-tuan rajin dengar sampai pukul 12 malam sebelum nyanyi lagu Negaraku. Perasan tak 12 malam akan nyanyi lagu Negaraku? Sebelum nyanyi lagu Negara tu akan dibacakan satu hadis. Boleh kata saya rasa tak adalah setakat saya tahu. Okey, apa hadis tu dibacakan? Dia kata, bersaksilah wahai para malaikatku. Lihatlah hamba-Ku itu. Mereka bangun di tengah malam untuk beribadah kepadaku. Saksikanlah wahai para malaikat. Saksikan bahawa hamba-Ku ini aku siapkan baginya tempat yang mulia yang aku ciptakan untuk mereka. Syurga yang menjadi tempat kehormatan. Ada kan? Dalam hujung tu sebelum. Malam ni buatlah malam ni. Malam ni tidur lewat sikit. Buka Aikim. Dengar hadis ni. Tak sempat je. Dah lelap lah. Pukul 10 tombang lah. Okey. Okey. Biasanya. Tuan-tuan, itu ada. Maknanya apa? Orang yang qiyam dikenali malaikat. Kenapa? Kerana semua orang tengah tidur. Tak ada buat kerja apa.
maka dia special bangun melaksanakan taat. Semoga Allah bantu kita semua untuk bangun qiyamul lail menjadi manusia yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan, nanti kita jumpa dalam ayat yang ke-6, tak apa, kita teruskan dulu. Auzid atau tambahkan lagi. Warattilil Quran. Warattilil Quran. Warattilil Quran. Dan pada waktu malam itu tertilkanlah bacaan Al-Quran. Tertil ni apa? Tertil ni apa? Ha? Tertil lah. Ji macam betul ya? Tertib. Lain tuan-tuan. Apa Ji? Cermat. Nak cantik dah tuan-tuan. Cermat tuan-tuan yang cantik. Sikit lagi. Tadabbur. Disiplin. Yang timun tepat juga. Cermat, baca dengan elok. Tuan-tuan, perkataan tertil dalam asal bahasa Arab digunakan untuk sesuatu yang terpisah-pisah. Contoh, gigi. Gigi ni kalau dia bersambung, ni sambung sebelah, sambung, itu tak dinamakan tertil. Tapi kalau gigi tu ada falj dalam bahasa Arab. Disebut apa? Apa? Ada renggang sikit kan? Gigi ke gigi itu, tuan-tuan, maknanya ada pemisah satu gigi ke satu gigi dipanggil tertil. Maknanya apa? Quran kata apa dia? Allah Ta'ala kata, dan pada waktu malam itu, bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tertil. Maksudnya apa? Bacaan yang tenang, satu persatu, tanpa laju-laju, tanpa tergesa-gesa. Sehingga dalam satu riwayat menyebut, kalau orang dengar bacaan kita, dia boleh kira hurufnya berapa. Cuba tuan-tuan baca macam ni. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Satu jenis bacaan. Kalau saya baca yang kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Mana lebih tertil? Yang kedua. Tuan-tuan, ini namanya qiraah murattalah. Bacaan yang penuh tertil. Faham? Bacaan tertil. Tuan-tuan, bacaan tertil ni adalah bacaan Nabi. Disebutkan dalam hadis, ditanyakan kepada sahabat Nabi atau isteri Nabi, Nabi ni baca macam mana? Apa jawab isteri Nabi? Adalah bacaan Nabi itu terpisah-pisah. Maksudnya apa? Kalau Nabi baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Satu. Kalau kita biasa sembahyang sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Betul tak? Betul juga. Tapi yang pertama tadi, tertil. Tuan-tuan, siapa imam yang baca tertil tuan-tuan biasa dengar? Bukan imam masjid. Mutaqin, tuan-tuan. Maksudnya imam-imam qira. Musyari tak? Bukan, musyari bacaannya betul. Bukan salah, betul. Tuan-tuan, kalau nak baca qiraat tartil, nak dengar dengan baik, tuan-tuan baca bacaan qiraat yang dibaca oleh Imam Al-Husari. Imam Al-Husari. Imam Al-Husari bukalah dalam YouTube nanti. Ni saya tolong bukakan tu tuan-tuan. Saya rasa dulu saya dah pernah sebut dah. Saya dah pernah lakonkan di sini. Bukan lakonkan, saya pernah tunjukkan di sini. Imam Al-Husari. Tengok tuan bacaan dia, Imam Al-Husari. Saya punya sanad bacaan Quran bersambung kepada Imam Al-Husari, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan tak payahlah ambil sanad dengan saya. Saya tak pernah bagi sanad dekat siapa-siapa setakat ni lagi. Okey. Husari. Bukan Husari. Mahmud Khalil Al-Husari. Tuan-tuan tengok bacaan dia tu dah bunyi dah. Belum sempat aku buka, dia buka dah. Tengok bacaan Fatihah dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Perlahan je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini namanya bacaan murattal, yang tartil. Kalau tuan-tuan dengar surah lain, ada yang lagi lambat daripada ni. Lagi lambat. Bacanya satu, lagi lambat. Okey, itu bacaan yang murattal. Dan tuan-tuan, bacaan ini bacaannya lebih tenang. Sebab apa? Sebab setiap huruf itu dirasai kelazatannya. Okey, contoh Mahmud Khalil Khusari. Okey, itu adalah Imam Mahmud Khalil Khusari. Ni, tuan-tuan tengok ni. إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Nampak tak? Setiap huruf tu kita boleh tulis kalau nak tulis. Minal kaf ain ba ya, boleh dikira. Ini tartil. Bacaan laju seperti Al-Ghamidi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Affasi, boleh juga. Tapi tuan-tuan, ini makna tartil. Yang tu tak salah, itu betul juga. Itu bacaan juga sebenarnya. Semua bacaan. Semua jenis bacaan. Tapi ini namanya tartil. Satu persatu, ketika sahabat Nabi ditanya tentang cara bacaan Nabi, isterinya menjawab, Nabi baca itu dengan terpisah-terpisah. Sahabat lain kata, kalau kami nak kira huruf yang Nabi baca, kami boleh kira berapa banyak hurufnya. Maknanya apa? Satu-satu. Okey, tuan, satu-satu. Dan tuan-tuan, kalau boleh, tuan-tuan, semua bacaan betul. Ingat, Al-Ghamidi betul, Al-Affasi betul, Bandar Balilah betul, dan lain-lainnya, semua betul. Itu dia punya style bacaan. Cuma kalau tuan-tuan nak dapatkan bacaan yang tertil ataupun yang satu-satu, petunjuk daripada Syekh Mahmud Khalil Khusari sangat baik untuk diikut. Bacaan satu persatu pada waktu malam disebutkan dalam Quran. Maknanya apa? Bacaan seperti ini akan memberikan kesan dan bekas kepada jiwa kita. Taranum lain je. Taranum dia tak masuk dalam makna ini. Taranum tu peringkat yang dah habis semua tertil, tajwid semua dah baca, lepas tu baru taranum. Taranum cerita lain daripada semua cerita ini. Okey, taranum. Dan kita tak dituntut dengan taranum, tapi kita dituntut jangan baca Quran tanpa lengguk yang baik. Itu je. Tak lagu tak apa. Tapi jangan sampai baca tak baik. Inna alladzina kafaru bi'ada. Baca mesti dengan baik. Okey, baca dengan baik. Tak pandai lagu tak apa. Suara saya tak berlagu, saya tak pandai berlagu. Okey, tapi kita baca je dengan baik. Dan itu adalah perintah daripada Nabi supaya dapat dibezakan bacaan Quran dengan syair, supaya dibezakan Quran dengan prosa, dapat dibezakan Quran dengan karangan yang dibaca. Tak, Quran ada dia punya rentak dia yang tersendiri. Okey, clear tuan. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tertil. Maksud bacaan ini ada ulama tafsir mengatakan baca dalam sembahyang tahajud itu. Baca dalam qiyam, tu kan dia bangun qiyam, dia baca dalam solat itu. Itu maknanya, ada yang kedua mengatakan, bacalah, lantunkan walaupun di luar solat dengan Quran. Maknanya baca Quran dengan tartil pada waktu malam. Itu adalah satu daripada amal yang dilakukan pada waktu malam. Warattilil Qur'ana tartila. Saya tutup ayat keempat ini dengan sebuah hadis. Nabi SAW baginda bersabda, Iqra' warqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiril ayati taqra'uha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata bacalah Quran. Naiklah satu makam, satu peringkat, satu level. Warqi, naiklah. Warattil, dan tartilkan bacaan. Sesungguhnya kedudukan kamu di akhirat nanti
adalah pada kadar ayat terakhir yang kamu baca daripada Quran. Faham tak? Kedudukan kamu di akhirat adalah pada kadar terakhir ayat yang kamu baca daripada Al-Quran. Oleh itu, saya pesan kepada diri saya dan kita semua, kalau ambil bacaan Quran, bacalah banyak-banyak dengan tertil. Ada satu riwayat sebut apa? Jangan kamu harapkan itu ayat terakhir kamu berhenti baca. Faham? Jangan tuan-tuan macam ni. Belum baca lagi. Buka mushaf, baca berhenti kat sinilah. Faham tak? Jangan macam tu. Kalau boleh tuan-tuan baca je sampai rasa dah berhenti sebab ada urusan lain. Berhentilah. Jangan tuan-tuan kata buka sampai sini je lah. Maknanya apa? Kita sudah letakkan kita punya dengan Quran itu sekadar-kadar yang kita faham tak? Itu bukan satu adab nafsi yang baik, adab diri jiwa yang baik. Tuan-tuan buka Quran macam Quran ni, asal baca je lah. Tuan-tuan buka tengok. Sampai ayat 10 je lah, dah lah. Baru baca. Ya ayyuhal ayat 10 berhenti. Itu kurang baik. Tuan-tuan baiknya apa? Buka baca je. Rasa dah kena berhenti dah ni. Okey, sebab tuan nak pergi sekolah, sebab nak masak, sebab nak ni. Berhenti tak apa. Itu baiknya. Macam kita nak kerja muka surat, kita buka. Alamak, 3 muka surat lagi. Bila kita mula alamak 3 muka surat lagi, seolah-olah baca Quran itu bukan satu benda yang syok bagi jiwa kita. Tapi kita terpaksa nak habiskan silibus ni, faham? Jadi jangan macam tu. Adab dengan Quran secara jiwanya jangan macam tu. Buka aja, baca aja. Walaupun sikit-sikit lah, berhenti-berhentilah. Tapi jangan 5 je lah hari ni. Buka, alamak 3 muka surat lagi, 2 lagi. Alah banyaknya. Macam tu je sebenarnya sudah tak elok dah dari sudut kita dengan Quran. Faham tak? Seolah-olah Quran itu kita sekadar habis-habis dah. Tak. Tetapi Quran jadikan itu sebagai munajat dan makanan kepada jiwa kita. Kata Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, takkan pernah puas seorang mukmin ketika dia baca Quran. Jadi kalau dia rasa, alamak 2 muka lagi, maknanya dia dah puas dah. Kalau mukmin dia tak puas dengan bacaan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, semoga Allah kurniakan saya dan kita semua kelazatan membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lazat yang tidak ada lazat. Syekh Muhammad Nuh kata apa? Dia kata, aku pelik dengan orang kafir. Dengan apakah mereka rasa kelazatan hidup ini? Kalau bukan dengan Quran. Maknanya apa? Kita orang Islam ada Quran ni lazat sungguh. Aku tak tahu manusia ini hidup dengan kelazatan apa kalau bukan dengan kelazatan Quran. Oleh itu tuan, baiki balik hubungan kita dengan Quran, susun balik jadual kita dengan Quran, dan saya nasihat diri saya dan kepada semua untuk adalah wirid yang wajib di antara kita dengan Quran. Tuan-tuan akan rasa kelazatan yang tidak ada tolak bandingnya. Saya sebenarnya risau kadang-kadang dengan anak-anak kita atau kawan-kawan kita, dan mungkin akan datang anak saya yang jadi hafiz Quran. Risau tuan-tuan. Hafiz Quran satu kebanggaan. Tapi yang paling merisaukan, bila dia hanya baca Quran saat hafaz di madrasah. Berhenti madrasah, dapat syahadah, khatam, terus tak baca Quran. Dalam sangkaan dia, aku dah baca banyak dah dulu. Itu kesilapan paling besar bagi pelajar-pelajar hafiz Quran. Nah, itu nasihat untuk diri saya dan mungkin anak saya. Akan datang bila besar, saya suruh dia hafal Quran. Takut kalau dia dah khatam je Quran, dia merasakan dah banyak baca kan? Dah tak payah baca lagi dah. Ini paling bahaya. Paling bahaya sebab kita bila dapat sesuatu, kita rasa dah ada dah. Jadi tak payah baca lagi. Ini paling bahaya. Okey, ini paling bahaya tuan. Dan kalau ada anak-anak yang hafal Quran, ada anak saudara hafal Quran, anak kita nak hafal Quran atau kita hafiz Quran, jangan pernah kenyang dengan bacaan Quran pada satu masa yang kita. Ini paling bahaya. Dan paling bahaya lagi, orang hafal Quran, ini disebutkan Nabi dalam hadis. Okey, Nabi kata apa? Semua amalan umatku diperlihatkan hatta dia buang sampah kecil daripada masjid. Dekat kapet masjid tu, tuan-tuan nampak ada apa dekat kapet? Ada apa? Ada benang, ada penutup botol air. Kecil je kan? Botol besar kan? Ada benang, ada kain perca. Orang perempuan kan, dia pasang brus tu, patah brusnya. Brus tu jatuh. Tuan-tuan ambil, buang. Nabi kata apa? Sampai kebaikan buang yang kecil itu diperlihatkan di akhirat. Dan kata Nabi, tidak ada kesalahan yang paling besar dilihat olehku, dilakukan oleh umatku, maknanya orang beriman, orang Islam, selain daripada melupakan Quran. Melupakan beza dengan lupa. Lupa sifat manusia. Faham tak?
Saya lupa nombor telefon Haji. Itu sifat saya. Tapi saya lupakan nombor telefon dia. Itu satu perkara yang lain. Okey, jadi ini nak kena ambil perhatian tuan-tuan. Kadang-kadang anak-anak kita ni bila dia hafal dia rasa syok. Mak, dah dapat ijazah dah mak. Dah dapat syahadah dah. Dah dapat ni dah. Lepas terus tak baca Quran. Ini kesilapan besar. Quran bukan untuk sekadar dihabiskan bacaannya. Tetapi dia adalah makanan dan terapi kepada jiwa seseorang. Boleh tuan? InsyaAllah. 10 minit lagi. Kita lajukan. Allah berfirman. Warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna, sesungguhnya kami. Sanulqi, akan memberikan kepadamu. Akan membacakan kepadamu. Akan mengutuskan kepadamu. Qawlan thaqila. Qawlan, perkataan-perkataan. Thaqila, berat. Apa maknanya? Maknanya ada beberapa makna lah. Menurut ahli tafsir. Bukan saya. Menurut ahli tafsir. Antara yang pertama adalah perintah Qiyamul Lail itu adalah satu perintah yang berat. Betul tuan-tuan? Betul Ji Mahfuz? Qiyamul Lail berat Ji? Berat tuan-tuan. Berat. Berat. Dan berat bagi yang berat lah. Ringan bagi yang ringan. Dan berat. Untuk bangun di tengah malam dalam keenakan dan kesedapan tidur. Lagilah pula malam tadi hujan. Sejuk-sejuk. Pasang selimut pula. Duduk dekat Meru tepi gunung tuan-tuan. Lagilah sedap untuk nyenyak tidur. Bangun pada waktu malam untuk beribadah. Satu perkara yang berat. Kerana ia menyalahi keseronokan nafsu tidur. Betul? Tetapi ada pandangan kedua mengatakan bukan maknanya Qiyamul Lail yang disebutkan ayat sebelumnya. Tapi qaulan thaqila itu adalah Quran itu sendiri merupakan satu wahyu yang diturunkan dalam keadaan berat kepada Nabi SAW. Disebutkan berat tak berat Nabi terima Quran tuan-tuan. Dikatakan Nabi berada di atas seekor unta. Nabi ada atas seekor unta. Wahyu turun dekat Nabi. Wahyu turun dekat Nabi. Memberatlah Nabi sehingga unta tadi daripada diri turun ke bawah sampai dadanya mencecah bumi. Faham tak Jemaah Bos? Terduduk dia, Nabi duduk di atas, wahyu turun kat Nabi, berat unta tu rasa. Sampai wahyu selesai. Selesai wahyu, baru dia boleh bangun balik. Maknanya apa? Wahyu turun kepada Nabi berat dan susah. Tuan-tuan boleh bayang kalau unta yang macam tu kuat boleh terduduk berapa ratus kilo agaknya. Maknanya apa? Penurunan wahyu kepada Nabi adalah satu persediaan yang berat dan susah. Cara yang paling berat bagi Nabi menerima wahyu adalah ketika mana bunyi loceng yang kuat sebagai persediaan wahyu turun. Cara untuk terima wahyu ada banyak. Antaranya Nabi Jibril berubah menjadi manusia. Jibril dalam bentuk asal. Allah turunkan terus direct kepada Nabi. Dan ada antaranya adalah bunyi loceng yang kuat. Kemudian Nabi pun bersiap sedia. Wahyu pun disampaikan kepada Nabi SAW. Yang paling berat adalah cara yang terakhir tadi. Bagi Nabi SAW. Ada yang terakhir mengatakan bahawa pandangan lain mengatakan. Perkataan berat maknanya apa? Dalam Quran ada halal dan haram yang berat dilakukan oleh manusia. Perintah tadi. Okay? Jadi apa yang saya nak sebut tuan-tuan? Quran yang dibacakan kepada kita adalah satu kitab yang berat, kitab yang penting, kitab yang mengandungi banyak pelajaran, mengandungi banyak panduan halal haram, hanya berat dilakukan bagi mereka yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa itu saja dulu. Ada soalan saya buka 5 minit. Silakan Haji. Ya Haji Filu. Silakan Haji. Ada tak surah tertentu yang Nabi baca? Untuk yang Nabi baca tuan-tuan, ada banyak riwayat yang Nabi pernah sebut. Dalam hadis tentang bacaan Nabi pada waktu malam. Ada sahabat yang pernah mendengar Nabi baca pada waktu malam suratul Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa dan surah Al-Ma'idah. Dengar, tuan-tuan.
Okey, dan ayat surah-surah lain tu biasa Nabi baca pada waktu malam pun ada juga, tuan-tuan. Seperti dalam solat witir, Nabi akan baca surah Al-A'la, okey, surah Al-A'la. Begitulah seterusnya. Tetapi secara umumnya untuk kita, apa jua bacaan Quran pada waktu malam bacalah. Kalau tuan-tuan nak ikut tiru macam Nabi, takut tak terikut, tuan-tuan. Tak terikut, tuan-tuan. Tapi Nabi tak beratkan ke situ. Dan hukum qiyamul lail kepada umat adalah sunat muakkad. Maknanya sunat yang sangat dituntut. Tak wajib. Tapi bangun adalah satu kemuliaan. Okey, mengambilnya adalah satu kemuliaan. Okey, selesai. Soalan lain, silakan je. Salam. Ya. Ya. Nak subuh. Nak subuh sangat. Jadi dah lagi 2 minit, 10 minit lagi. Sembahyang ni cuma 5 minit je. Jadi sembahyang 2 rakaat, saya terasa nak sembahyang witir. Ya. Maknanya tu dah azan. Jadi lepas tu rasanya boleh ke kita qada dalam masa itu dah azan dalam sembahyang tahajud. Okey, baik. Kalau kita dah tinggal waktu yang sikit dan kita nak buat tahajud, nak buat witir dan sebagainya, boleh tak kita qada waktu dah azan? Jawapannya, kalau kita tengah sembahyang. Kalau kita tengah sembahyang witir, lepas tu azan, habiskan terus sembahyang, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada istilah qada, maknanya kita teruskan sembahyang walaupun dah azan. Teruskan dan tak ada masalah. Tetapi seandainya nak gantikan tahajud yang kita dah bangun tak sempat nak buat, atau witir selepas azan, jawapannya tak boleh. Tak boleh, bukan waktunya. Biar macam habis je lah. Tapi kita dapatlah fadilat bangun malam, walaupun 2 rakaat, walaupun 1 rakaat, walaupun baca Bismillahirrahmanirrahim. Dapat kelebihan itu. Cuma saya dah sebut tuan-tuan daripada dulu banyak kali dah saya ulang. Antara yang terutama ketika waktu sahur sebelum subuh, amalannya adalah istighfar. Okey, istighfar. Kalau dapat 2 rakaat aja pun, lepas tu istighfar lah. Kerana Allah memuji dalam Quran 2 kali. Surah Al-Imran dan surah apa? Satu lagi. Surah Al-Fajr kalau tak silap, memuji 2 golongan. Golongan yang pertama, dua golongan yang beristighfar pada waktu sahur. Itu kalau boleh. Tapi kalau kita bangun-bangun memang nak waktu sahur dah, berapa minit je lagi, nak dapat fadilat tahajud nak ni, tuan-tuan bangunlah solat